Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang penonton yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anda semua senantiasa berada di dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam episod yang lalu, kita telah membincangkan berkenaan dengan ketinggian martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana saya memetik sebuah hadis kursi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laula kalama khalaqtu aflaq. Ini kalau bukan kerana engkau wahai Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta ini dan isi kandungannya. Begitu tingginya martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang episod yang lalu kita dah mendengarnya. Begitu juga saya memberitahukan kepada kita semua bahawa keberkatan-keberkatan apa yang akan seseorang itu perolehi apabila dia banyak mengirimkan dan membacakan selawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum kerabat beliau. Sesungguhnya selawat ini merupakan perantara bagi terkabulnya doa-doa kita yang kita panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, sedang penonton yang saya kasihi, apakah anda semua sudah mengirimkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau belum, mari kita sama-sama berselawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Hidup tanpa kita membaca selawat akan terputuslah keberkatan-keberkatannya. Begitu juga jalan kita pun akan tersekat di dunia maupun di akhirat. Oleh kerana itu, saya mengingatkan diri saya dan kita semua supaya kita banyak-banyaklah mengirimkan selawat dan salam buat junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seperti mana sebelum ini pun saya katakan bahawa Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan kita sebagai manusia dalam keadaan yang lemah. Banyak kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Kadang-kadang tiba masa kita merasa malas untuk mengirimkan dan membaca selawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita harus ingat bahawa martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketinggian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan berkurang kalau kita tidak membaca selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat sendiri mengirimkan salam dan selawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, jangan kita menganggap bahawa kalau kita malas membaca, mengirimkan salam dan selawat buat Rasulullah SAW akan berkurang ketinggian martabat Rasulullah SAW. Tidak. Seperti mana saya katakan tadi, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat senantiasa mengirimkan salam dan selawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita berselawat? Kerana supaya kita dihindarkan daripada bencana ataupun mara bahaya di akhirat nanti. Dan kenapa kita berselawat? Supaya doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berselawat? Kerana supaya kita nanti berada dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW pun memberitahukan kepada kita bahawa orang-orang yang paling dekat dengan aku nanti di akhirat adalah mereka yang paling banyak mengirimkan salam dan selawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan wujud pilihan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala pilih di antara makhluk-makhluknya. Banyak sekali makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memantulkan dan merefleksikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam diri beliau sallallahu alaihi wasallam, dan dengan bimbingan nur Allah Subhanahu wa taala beliau telah menghidupkan contoh akhlak-akhlak yang sangat terpuji, uswah hasanah yang sangat cantik
yang dihidupkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan beliau, yang mana mereka ataupun orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW menjadi terbimbing dan dapat diberikan tarbiyah oleh Rasulullah SAW dengan akhlak-akhlak yang diperlihatkan dan dipercontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kan mereka-mereka ataupun para sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini yang tadinya merupakan orang-orang yang tidak bertuhan, setelah menerima dan beriman kepada Rasulullah SAW dan menghidupkan akhlak-akhlak dan sifat-sifat terpuji di dalam diri mereka yang dipercontohkan oleh Rasulullah SAW, menjadikan mereka orang-orang yang bertuhan. Yang tadinya mereka menghabiskan masa mereka dengan perkara-perkara yang sia-sia, dengan beriman kepada Rasulullah SAW dan menghidupkan akhlak hasanah Rasulullah SAW di dalam kehidupan mereka, mereka menjadi orang-orang yang banyak menghabiskan masa mereka bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW merupakan insan-insan terpilih juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan akhlak hasanah yang dipercontohkan dan yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita semua bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu begitu redha kepada mereka, dan mereka, yakni para sahabat-sahabat Rasulullah SAW pun redha kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Jadi para penonton sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, seperti mana saya katakan tadi, memberitahukan kepada kita, menggambarkan kepada kita semua bahawa sesungguhnya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang awalin, yang di antara muhajirin dan ansar, merupakan orang-orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka reda kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjemahan penuh daripada ayat yang saya bacakan tadi, yakni dan mengenai orang-orang terdahulu yang pertama-tama beriman di antara kaum muhajirin dan ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, Allah reda kepada mereka dan mereka pun reda kepadanya, dan Dia telah menyediakan bagi mereka kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. At-Taubah ayat yang ke-100. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana saya katakan tadi, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan insan-insan terpilih yang mana Allah Subhanahu wa taala redha kepada mereka. Kemudian di dalam surah Al-Fatah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan lagi bagaimana sifat-sifat para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddahu 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud zalika masaluhum fit taurat wa masaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa 'ala suqi yu'jibu zurra'a liyaghiza bihumul kuffar wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Yang bermaksud Muhammad ialah Rasul Allah dan orang-orang besertanya sangat keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berlaku kasih sayang di antara mereka. Engkau melihat mereka rukuk, sujud dalam solat mencari kurnia dari Allah dan keredaannya. Ciri-ciri mereka terdapat pada wajah mereka dari bekas-bekas sujud. Demikianlah perumpamaan mereka di dalam Taurat. Dan perumpamaan mereka di dalam Injil pula ialah seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, lalu menjadi kuat, kemudian menjadi kukuh dan berdiri tegak pada batangnya, sehingga mengkagumkan orang-orang yang menanamnya, yang dengan perantaraan itu menjadikan orang-orang kafir merana dengan perasaan marah dan dengki. Allah
telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Jadi dua ayat ini yang saya pilih untuk saya kongsi bersama para penonton sekalian, yang menggambarkan bagaimana sifat-sifat dan akhlak-akhlak sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Ta'ala reda kepada mereka, iaitu para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan mereka juga reda kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di dalam ayat yang kedua tadi digambarkan bagaimana mereka itu bersifat kasih sayang di antara satu dengan yang lain. Mereka sujud, menghabiskan masa mereka bersujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah gambaran yang sangat cantik yang diperlihatkan ataupun yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita juga dapat mengambil faedah daripada akhlak-akhlak yang cantik yang diperlihatkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendapat tarbiyah secara langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan berkenaan dengan sahabat-sahabat beliau ini, di mana salah satu hadis yang beliau sabdakan bahawa para sahabatku seperti bintang-bintang, dengan sesiapa sahaja kamu ikut nescaya kamu akan memperolehi petunjuk. Jadi sesungguhnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW juga merupakan insan-insan yang mendapat pantulan daripada sifat-sifat yang cantik yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah SAW menggambarkan mereka bagaikan bintang-bintang yang bercahaya di cakrawala, yang mana siapa yang mengikuti mereka, yang mengamalkan sifat-sifat yang terpuji yang terdapat di dalam diri ataupun wujud para sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum, kita juga akan memperolehi petunjuk. Kemudian di hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada sahabatku sama kedudukannya seperti bintang-bintang di langit. Dengan siapa saja kamu ambil, nescaya kamu akan memperolehi petunjuk. Jadi siapapun kita ikut sahabat-sahabat Rasulullah SAW, maka kita akan mendapat petunjuk. Di samping itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menasihatkan dan memberikan peringatan kepada kita semua sebagai umat Islam. Jangan sekali-kali kita membenci ataupun memusuhi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana kita melihat di zaman sekarang ini pun ada beberapa kelompok Islam yang tidak mahu menerima sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita semua supaya kita jangan membenci dan memusuhi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, saya bacakan terjemahannya saja, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menghina sahabatku. Sekiranya salah seorang daripada kamu menginfakkan ataupun membelanjakan emas sebesar bukit Uhud, tidak akan menyamai satu cupak pahala seorang pun daripada mereka, yakni daripada sahabat-sahabat beliau, dan tidak juga separuh daripadanya. Jadi ini satu peringatan bagi mereka yang menghina sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sesungguhnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW adalah merupakan insan-insan terpilih yang seharusnya menjadi kewajipan kita semua untuk mendoakan kesemua pada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan kita memberikan satu penghormatan kepada mereka yang telah banyak berjuang demi mempertahankan Islam, demi mempertahankan Rasulullah SAW, demi mempertahankan ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala di zaman Islam ataupun di zaman permulaan Islam. Kemudian Rasulullah SAW di hadis yang lain juga bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, di mana Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah mereka yang berada di dalam kurunku, iaitu berada di hidup bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Kemudian kurun selepas daripada mereka, dan kemudian kurun selepas daripada mereka.
Jadi di dalam hadis ini pun memberitahukan kepada kita semua bahawa sahabat-sahabat yang hidup dalam kurun beliau, kurun Rasulullah SAW merupakan manusia-manusia yang terbaik. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Inilah gelaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalam pun memberikan peringatan kepada kita semua, memberikan nasihat kepada kita semua berkenaan dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini. Saya bacakan sedikit tulisan Hazrat Masih Maud alaihissalam buat renungan kita bersama. Beliau bersabda, dengan meninggalkan Al-Quran, seseorang itu tidak mungkin dapat mencapai kejayaan dan sesuatu yang mustahil. Mencapai keberhasilan dengan cara demikian hanyalah satu khayalan yang mana orang-orang ini dambakan. Letakkanlah contoh-contoh pada sahabat di hadapan kamu semua sebagai pedoman. Jadi di sini pun Hazrat Masih Maud alaihissalam menasihatkan kepada kita semua bahawa kita haruslah meletakkan contoh-contoh pada sahabat-sahabat Rasulullah SAW di hadapan kita sebagai pedoman kita, sebagai bagaimana kita boleh menjalani kehidupan kita dengan cara yang terbaik. Seperti mana sahabat-sahabat Rasulullah SAW menjalani kehidupan mereka dengan pelajaran-pelajaran suci yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kita juga boleh mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala apabila kita meletakkan contoh-contoh pada sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum ini di depan kita dan kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan contoh-contoh yang diperlihatkan oleh pada sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum. Lebih lanjut beliau bersabda, lihatlah ketika mereka, yakni para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mentaati Rasulullah SAW dan mendahulukan agama di atas segala urusan duniawi, segala yang Allah janjikan kepada mereka telah mereka perolehi ataupun telah terpenuhi, telah mereka dapatkan dan telah mereka hasilkan. Jadi kalau kita juga mahu mendapat keberhasilan di dalam kehidupan kita, maka seperti mana sahabat-sahabat Rasulullah SAW mentaati Rasulullah SAW dan mendahulukan agama di atas segala urusan-urusan dunia, kita juga apabila kita melaksanakan seperti mana yang dilaksanakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW, kita pun akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut beliau bersabda, memang benar di zaman permulaan para penentang biasa mempersendakan bahawa mereka, yakni orang-orang Islam ataupun sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu tidak dapat keluar dengan aman dan bebas dan mendakwakan merekalah yang memiliki pemerintahan. Tetapi disebabkan fana di dalam keitaatan kepada Rasulullah SAW, mereka yakni pada sahabat-sahabat Rasulullah SAW telah memperolehi sesuatu yang tidak pernah mereka kecapi berabad-abad lamanya. Mereka sangat mencintai Al-Quran dan Rasulullah SAW serta berusaha siang dan malam untuk mengikuti dan mentaati kedua-duanya. Mereka tidak mengikuti orang-orang yang disebut kafir itu sehingga dalam mengamalkan adat resam sekalipun, yakni setelah mereka, iaitu para sahabat-sahabat beriman, mereka meninggalkan segala perbuatan-perbuatan buruk di zaman kekafiran mereka dan mula mengamalkan ajaran Islam dengan hati yang tulus ikhlas. Selama mana Islam dalam keadaan demikian, selama itu Islam berada di tahap yang paling puncak. Jadi kita melihat bagaimana para sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum itu begitu mentaati Rasulullah SAW dan mentaati ajaran-ajaran Al-Quran, maka kita melihat Islam berada di puncak. Tetapi apabila umat Islam telah melupakan Al-Quran, telah tidak taat kepada Rasulullah SAW, kita dapat melihat bagaimana keadaan Islam ataupun bagaimana keadaan orang-orang yang menggelarkan dan menamakan diri mereka sebagai Islam, tetapi perlakuan mereka, akhlak mereka jauh daripada pelajaran-pelajaran suci Rasulullah SAW, begitu juga jauh daripada pelajaran-pelajaran suci Al-Quran yang pernah satu masa dulu dihidupkan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum. Akhirnya kita melihat bagaimana orang-orang yang menggelarkan diri mereka sebagai Islam dipandang hina di zaman sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara kita semua dan memberikan
keimanan yang hakiki di dalam diri kita seperti mana keimanan yang dimiliki oleh para sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum, sehinggakan mereka menjadi orang-orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehinggakan mereka menjadi insan-insan ataupun wujud-wujud seperti bintang yang gemerlapan di cakrawala. Dan untuk itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para penonton yang saya kasihi, pada hari ini sesuai dengan tajuk yang kita pilih adalah berkenaan dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Hari ini saya memilih salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Muaz bin Jabal. Hazrat Muaz bin Jabal mempunyai keistimewaan yang sangat khusus di sisi Rasulullah SAW. Walaupun pada sahabat-sahabat yang lain pun memiliki keistimewaan yang sangat khusus dengan Rasulullah SAW, di sisi Rasulullah SAW, tetapi Hazrat Muaz, saya pilih Hazrat Muaz bin Jabal ini kerana ada nasihat-nasihat yang perlu saya kongsikan bersama para penonton sekalian, yang mana Rasulullah SAW memberikan nasihat secara langsung kepada Hazrat Muaz bin Jabal. InsyaAllah dalam ke depan nanti saya akan bacakan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Hazrat Muaz bin Jabal, yang insya-Allah saya akan kongsi bersama para penonton sekalian. Rasulullah SAW dalam salah satu hadis bersabda bahawa di dalam umatku ini orang yang paling tahu, yang paling faham tentang perkara-perkara halal dan haram adalah Muaz bin Jabal. Jadi Hazrat Muaz bin Jabal ni beliau begitu faham sekali berkenaan dengan ilmu fiqh. Beliau tahu berkenaan dengan halal dan haram hasil daripada tarbiyat dan pelajaran-pelajaran yang beliau belajar daripada Rasulullah SAW, sehingga kan Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lain bahawa di dalam umatku ini orang yang paling faham berkenaan dengan perkara-perkara halal dan haram adalah Muaz bin Jabal. Rasulullah SAW ada mewasiatkan beberapa perkara kepada Hazrat Muaz bin Jabal, di mana Rasulullah SAW memberitahukan kepada Hazrat Muaz bin Jabal 10 perkara, 10 wasiat yang beliau berikan kepada Hazrat Muaz bin Jabal, yang saya merasa sangat penting untuk kita menghidupkan nasihat ini di dalam kehidupan kita, di mana kita melihat bagaimana Hazrat Muaz bin Jabal dengan melaksanakan nasihat-nasihat Rasulullah SAW ini, beliau menjadi salah seorang sahabat yang berjaya di dalam kehidupan beliau di dunia maupun di akhirat. Begitu juga kita kalau dapat melaksanakan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Hazrat Muaz bin Jabal ini, kita juga akan dapat meraih kedudukan seperti mana yang diraih oleh Hazrat Muaz bin Jabal ini. Apa nasihat Rasulullah SAW kepada beliau, Hazrat Muaz bin Jabal itu? Yang pertama sekali Rasulullah SAW memberitahukan kepada Hazrat Muaz bin Jabal bahawa jangan menyekutukan Allah dengan siapapun, dengan apapun, walaupun kamu dibunuh atau dibakar. Dan ini merupakan ajaran yang sangat asas bagi semua utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Apa pelajaran yang asas? Yaitu ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap utusan-utusannya, dan Rasulullah SAW menasihatkan kepada Hazrat Muaz bin Jabal bahawa dalam apa juga keadaan, kalau kamu harus dibakar ataupun dibunuh, maka kamu jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Jadi ini satu perkara yang sangat penting yang harus kita hidupkan di dalam diri kita. Bahawa jangan ada wujud lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita, di mana hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyembah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadat, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berdoa. Jadi ini merupakan satu pelajaran yang sangat
asas yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Hazrat Muaz bin Jabal, iaitu jangan menyekutukan Allah dengan siapapun walaupun kamu dibunuh ataupun dibakar. Biarlah jiwa kita melayang, biar nyawa kita melayang, tetapi kita tidak pernah akan mundur dari mendakwakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan wujud yang Maha Esa. Yang kedua, Rasulullah SAW menasihatkan kepada beliau berkenaan dengan jangan menderhaka kepada kedua orang tua walaupun mereka menyuruhmu berpisah dengan seluruh keluarga dan hartamu. Janganlah menderhakai ibu bapa apapun yang terjadi walaupun tidak mendapat apa-apa dari mereka. Jadi setelah Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW mewasiatkan ataupun menasihatkan kepada Hazrat Muaz bin Jabal bahawa jangan pernah menderhakai ibu bapa kita. Dan itu merupakan satu nasihat yang wajib kita menghidupkan di dalam diri kita, bahawa jangan pernah kita menderhakai ibu bapa kita walaupun kita tidak akan mendapat apa-apa daripada mereka, tetapi kita jangan pernah menderhakai kedua ibu bapa kita. Yang ketiga, jangan meninggalkan solat fardu dengan sengaja. Kerana orang yang meninggalkan solat fardu dengan sengaja, maka dia terlepas dari tanggungjawab dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun satu perkara yang sangat penting yang dinasihatkan oleh Hazrat Rasulullah SAW kepada sahabat beliau Hazrat Muaz bin Jabal. Jangan pernah kita dengan sengaja meninggalkan solat fardu kita. Kalau kita melakukan seperti ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala melepaskan tanggungjawabnya. Dia tidak mahu menjaga kita lagi, dia tidak mahu melindungi kita lagi kalau kita dengan sengaja meninggalkan solat fardu. Oleh kerana itu, peliharalah solat fardu kita dengan sebaik-baiknya, seperti mana di episod yang lalu pun kita telah membincangkan betapa pentingnya kita memelihara solat kita. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW menasihatkan kepada beliau, jangan minum minuman keras, kerana meminum minuman keras merupakan akar ataupun minuman keras merupakan akar dari segala kekejian. Jadi jangan kita kerana orang yang minum minuman keras ini, dia akan hilang pertimbangan dia. Kita melihat pun di zaman sekarang ini sampai kerajaan telah mengeluarkan satu peraturan, mereka yang memandu dalam keadaan yang mabuk kerana meminum minuman keras, mereka akan mendapat hukuman yang sangat keras dari sisi undang-undang. Jadi di sini pun Rasulullah SAW menasihatkan kepada sahabat beliau Hazrat Muaz bin Jabal, jangan minum minuman keras kerana minuman keras merupakan akar daripada segala kekejian dan segala kejahatan. Jadi jangan pernah kita mendekati apalagi meminum minuman keras ini. Yang kelima, Rasulullah SAW menasihatkan bahawa jauhilah dosa dan kemaksiatan kerana dosa menyebabkan turunnya kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tidak mahu kemurkaan Allah Ta'ala itu turun di atas kita, maka kita senantiasalah berusaha untuk memelihara dan melindungi serta menjauhkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan dosa yang akhirnya kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala akan turun ke atas kita. Kemudian yang keenam, jangan lari dari medan perang. Ketika berhadapan dengan musuh, janganlah melarikan diri kerana takut walaupun orang-orang lain telah pun tewas. Walaupun sahabat-sahabat kamu yang lain dah tewas, kamu jangan pernah mundur daripada medan perang. Maksudnya dalam kita mempertahankan kebenaran, berperang kerana kebenaran, maka apabila sahabat-sahabat kita yang lain dah pun tewas, kita jangan mundur ataupun lari meninggalkan medan perang. Ini satu lagi nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Hazrat Muaz bin Jabal. Dan seterusnya yang ketujuh, beliau menasihatkan, jika orang-orang terkena wabak seperti taun, sedangkan kamu berada di antara mereka, maka tetaplah berada di tempat tinggalmu. Jadi ini pun satu nasihat yang kita melihat pada zaman sekarang ini, seperti mana kita lihat wabak COVID-19 sedang merebak. Kalau wabak itu sedang merebak di mana kita tinggal di dalam tempat itu, maka Rasulullah SAW seperti mana beliau menasihatkan kepada sahabat beliau, jangan kamu keluar meninggalkan tempat itu. Sebab itulah kita melihat kerajaan pun
sekarang ini membuat peraturan bahawa apabila satu kawasan itu telah tersebar wabak itu, maka jangan kerajaan tidak membenarkan orang-orang yang berada di tempat itu ataupun berada di kawasan di mana telah dijangkiti wabak itu untuk keluar daripada tempat itu. Ini Rasulullah SAW 1400 tahun lebih yang lalu telah memberikan nasihat ini kepada Hazrat Muaz bin Jabal. Dan sekarang ini kita melihat bahawa nasihat ini sangat berguna untuk kita laksanakan di zaman sekarang ini, di mana kita melihat wabak COVID-19 ini sedang merebak. Kalau di tempat ataupun di kawasan kita tinggal itu sedang merebak, dijangkiti wabak itu, maka kita jangan keluar meninggalkan tempat itu, seperti mana yang dinasihatkan oleh Hazrat Rasulullah SAW kepada sahabat beliau Hazrat Muaz bin Jabal. Kemudian yang ke-8, beliau menasihatkan, belanjakanlah untuk keluargamu sesuai dengan kemampuanmu. Jadi ini pun satu nasihat yang sangat berguna untuk kita amalkan, bahawa jangan kita membelanja berlebih-lebihan untuk keluarga kita, tetapi hendaklah kita belanja sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak ada duit, jangan kita belanja lebih daripada apa yang kita perlukan. Tetapi kita belanjalah untuk keluarga kita sesuai dengan kemampuan kita. Penuhilah hak mereka dan janganlah lalai dalam memberikan tarbiyat kepada mereka, dalam memberikan pendidikan, khususnya pendidikan agama kepada keluarga kita, jangan pernah kita lalai. Ini nasihat Rasulullah SAW kepada Hazrat Muaz bin Jabal. Dan selanjutnya yang ke-9, berikanlah tarbiyat mereka dengan cara yang baik, iaitu tarbiyat kepada keluarga kita, isteri kita dan anak-anak kita dengan cara yang baik. Jika perlu melakukan sedikit kekerasan, maka lakukanlah itu supaya mereka mendapat tarbiyat yang baik. Kalau perlu kita pukul sedikit, seperti mana Rasulullah SAW di dalam hadis lain memberitahukan kepada kita semua bahawa kalau anak itu dah berumur kalau tak silap saya 10 tahun, apabila dia tidak mahu mengerjakan solat, maka boleh dipukul, tetapi bukanlah pukul dengan secara zalim sampai mencederakan anak itu, tidak, tetapi sekadar untuk memberikan peringatan. Ini juga satu nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Hazrat Muaz bin Jabal, bahawa berikanlah tarbiyat yang terbaik buat anak-anak kita, keturunan kita, dan kalau perlu sedikit melakukan kekerasan, lakukanlah supaya anak itu ataupun keluarga kita mendapat tarbiyat yang terbaik. Dan yang ke-10 dan yang terakhir adalah selalulah tanamkan dan ingatkan kepada anak-anak kita ini, keturunan kita ini, bahawa mereka haruslah takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para penonton yang saya kasihi, 10 nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Hazrat Muaz bin Jabal yang perlu kita hidupkan di dalam kehidupan kita, perlu kita laksanakan di dalam kehidupan kita ini. Maka insya-Allah kita akan mendapat kejayaan seperti mana berjayanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW di dalam kehidupan mereka. Dan yang perkara yang terakhir yang ingin saya kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di mana Rasulullah SAW memberitahukan kepada Hazrat Muaz bin Jabal, wahai Muaz, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Demi Allah, aku benar-benar mencintaimu. Lalu Rasulullah SAW bersabda lagi, aku wasiatkan kepadamu, wahai Muaz, jangan kamu tinggalkan bacaan setiap kali di akhir solat. Hendaklah kamu membaca doa ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi ini satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Hazrat Muaz bin Jabal, dan beliau wasiatkan ataupun beliau menasihatkan kepada Hazrat Muaz bin Jabal, jangan kamu tinggalkan bacaan ini setiap kali di akhir solat, hendaklah kamu membacanya. Di mana kita pun tahu juga bahawa satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW juga selepas kita memberikan salam, selepas kita selesai solat, di mana Rasulullah SAW mengajarkan doa ini, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Di samping itu kita juga
dituntut untuk membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hazrat Muaz bin Jabal, iaitu Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini satu doa yang perlu kita baca, yang bermaksud, ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik kepadamu. Jadi ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hazrat Muaz bin Jabal, yang mana kita perlu membacanya setelah kita menyelesaikan melaksanakan solat-solat kita. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang saya kasihi sekalian, sebenarnya banyak lagi nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat beliau yang lain, tetapi pada hari ini saya memilih salah seorang sahabat Rasulullah SAW, iaitu Hazrat Muaz bin Jabal, dan saya dah kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian nasihat-nasihat ataupun peringatan-peringatan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Hazrat Muaz bin Jabal, yang mana nasihat-nasihat itu sangat penting untuk kita menghidupkannya dan untuk kita mengamalkannya di dalam kehidupan kita pada hari ini. Semoga dengan kita mengamalkan nasihat-nasihat Rasulullah SAW ini akan memberikan kejayaan kepada kita semua, sehingga kan kita juga dapat meraih kasih sayang dan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana para sahabat-sahabat Rasulullah SAW telah meraih kasih sayang dan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan demikian untuk kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala nabiyyina, salli ala Muhammadin, salli ala nabiyyina, salli ala Muhammadin, salli ala habibina, salli ala Muhammadin, salli ala